yang biasa kita dengar pernah cakap mana Allah ampuni seorang itu, orang yang itu sudah dia mungkin mencuri buat perkara jahat lalu dikejar oleh atau polis, kemudian dia lari, lagi dia duduk dalam majlis ilmu yang sedang Nabi buat alim dan ta'alum, duduk dalam majlis tu, dia kejar oleh polis, dia lari, dia tak tempat lain, dia duduk dalam majlis untuk apa? Sembunyikan diri supaya jangan ditangkap. Bukan duduk untuk belajar, tak, duduk untuk sembunyikan diri supaya jangan ditangkap. Masa dia datang, sahabat-sahabat macam mana keadaan rupanya, lihat rupa Nabi dalam keadaan macam orang yang marah, masam muka, macam dalam keadaan tak menyenangkan lah dengan kehadiran sahabat satu tadi ni, dengan sebab dikejar oleh pengawal ataupun polis. Maka tuan-tuan, bila majlis selesai, wajah Nabi berseri-seri. Kenapa? Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi masa si fulan ni datang muka kau merah padam marah, bila majlis selesai wajah kamu berubah berseri-seri, kenapa? Nabi kata, dia datang dengan banyaknya dosa. Dia datang tadi tu dengan banyaknya dosa. Banyak dosa kan datang. Tapi bila majlis ilmu selesai, dia kadang yang ada pada diri dia tu adalah pahala. Allah bagi dia pahala, ganjaran pahala. Allah ampunkan dosa. Jadi kan hari ni kita duduk dalam majlis yang diampuni. Kita datang bukan kita lari-lari nyorok-nyorok, tak. Memang kita datang, tujuan kita memang nak duduk majlis ilmu. Itu tentu lebih tu ganjarannya. Ini yang tadi datang tu tak ikhlas, sudah barang tentulah keikhlasannya tak ada. Yang penting bagi diri apa? Aku nak selamat. Selamat daripada ditangkap. Jadi hari ni kita nak selamat. Selamat apa? Selamat untuk menuju ke akhirat. Ini carilah bekalan. Inilah tempat dia. Sedikit-sedikit ya. Jadi tuan-tuan perempuan sangat penting. Itu buat pengorbanan hari ini. Dunia ni kena penuh pengorbanan untuk dapat satu kejayaan. Hari ini nak jumpa Allah berjaya, inilah salah satu pengorbanannya. Banyaklah bagai-bagai yang lain pengorbanan yang kita kena buat. Jadi bersyukur kita hari ini tak ada cutinya ilmu ni. Tuan-tuan hari ini tak ada cuti, kesian. Padahal cuti ni, cuti raya kan. Raya besar. Ada lagi mungkin yang nak tombangkan lembu kambing, nak buat korban lagi. Boleh cuti lagi. Tapi hari ini kita tinggalkan senang kita seketika, kita kemari. Untuk apa? Mudah-mudahan untuk kita cari ridanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dapatlah ridha Allah. Kerana apa? Sangat penting ridha Allah tu. Kita dah banyak dah dapat murka Allah. Nak cari ridha Allah ni, ya Allah. Jadi tuan-tuan sedang hadirin hadirat dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali terus kepada kitab kita. Mungkin yang lepas sampai kepada muka surat 28, kitab lama, baris yang ke-2, 4, 6, baris yang ke-8 daripada atas. Belajarlah dapat walaupun satu ayat. Kita cuba cari maghfirahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sediakan, nak tak nak je cari. Jadi Alhamdulillah, kalau kita naik sedikit, perkara ni pun bukan selalu berlaku kan. Cuma kita nak tahu ya apa kita nak buat. 8 baris pada atas, 2, 4, 6, 8, muka surat 28. Kitab baru tu kena rujuk lah. Mana-mana tuan-tuan tanda. Saya suka naik semula sikit saja, 2 baris ke atas. Maka apabila diyakini akan matinya setelah dikejamkan, nak tahu kenapa ni nak kena kejamkan mata? Kenapa ada orang yang mati dia celik? Kenapa? Jangan kita kata banyak dosa kamu mati celik. Kenapa kena kejamkan tu? Sebab apa? Tak dikejamkan, orang datang takut nanti tengok. Sebab kenapa dikejamkan? Kan Imam Nawawi kata apa? Dia kata sepakat mengatakan hikmahnya supaya dikejamkan mayat tu, jangan dibiarkan celik. Nanti kan yang nak mandikan pun takut kan kalau dia celik je. Supaya wajah mayat tidak dilihat sebagai menakutkan. Tu je lah yang saya dapat sebut. Kenapa dikejamkan? Yang lepas kan? Kenapa dikejamkan? Kerana supaya wajah mayat tidak menakutkan. Bertambah-tambah dia. Takut rasa kita tengok orang mati pun kita takut. Kita pun besok macam itu juga kan. Nak kejamkan macam mana cara? Tutup je lah matanya, tarik je mata dia. Kalau ke dalam kitab kita ni, saya ambil daripada kitab Misbah Udujah. Saya ambil.
Ini kena slow sikit. Syekh Hasan An-Nadwi menunjukkan daripada Syekh Al-Amir berkata, jika mayat terbuka kedua-dua matanya, kalau dia meninggal, mata dia terbuka, hendaklah seorang menarik kedua-dua lengan mayat itu. Kena dua orang, satu tarik lengan mayat dan seorang lagi tarik dua-dua ibu jari kaki untuk supaya mata tertutup. Itu cara dia lah, cara dia. Kadang dah tutup pun terbuka, lalu apa kita taruh? Taruh duit kat mata, sian. Kita taruh itu dulu Kenapa macam tu? Supaya dia kejam Apa ada cara lah, tarik lengan, dua lengan, kemudian tarik dua ibu jari kaki, insya-Allah nanti akan tertutup mata dia. Tadi dah beritahu awal, kalau tak tertutup mata takut dia akan lihat menakutkan pada wajahnya. Itulah disebut. Itu yang Nawawi sebut jelas. Maka caranya begitu, tarik dua tangan ke bawah, kemudian tarik dia punya ibu jari kaki dia supaya dia tertutup. Itu pada maka bila yakin akan matinya setelah dikejamkan. Tu nak dikejamkan. Kenapa dikejamkan begitu? Okay. Dan kita lihat daripada sunnahnya, perbuatan Nabi memejamkan mata Abu Salamah. Kita ambil sejarah lah, menunjukkan dalil atas sunnahnya perbuatan mengejamkan mata bagi orang yang telah meninggal. Sebab Nabi pun pernah buat perkara tersebut. Kenapa perlu dikejamkan mata? Sebab Nabi pun pernah buat perkara tersebut. Dan kita lihat, kenapa pula dia celik? Tadi mungkin kita tanya, kenapa ya si meninggal itu celik? Tak ada apa-apa pun, memang dia nak celik. Memang dia nak celik tu, tak ada apa. Mayat yang terbuka matanya adalah kenapa kita kata? Kerana pandangan mata itu mengikut roh yang dicabut. Masa roh keluar, dia tengok pergi. Sebab itu dia celik. Begitulah, begitu pendapat lah. Ini hadis riwayat Muslim. Kenapa dia celik? Dia tengok roh dia pergi. Dan lepas roh dah pergi, kena kejamkan matanya. Ikut cara Nabi pernah memejamkan mata Abu Salamah. Kejamkan matanya. Kenapa mata perlu dikejamkan? Supaya tidak kelihatan sebagai mayat yang menakutkan. Itu kata Imam Nawawi pula. Berturutlah tu. Masa nak kejamkan nak baca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim ke apa? Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Masa nak kejamkan tu baca Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masa nak kejamkan mata. Apa maksudnya? Dengan menyebut nama Allah dan di atas agungnya Rasulullah. Kejamlah mata. Jadi kejamkan. Begitulah atas tadi kan. Kalau kita rujuk daripada kitab lain. Akan dia dua mata tadi selesai dan ketika masih lembut lagi, betulkan sekali sendi-sendinya dan letakkan akan dia bertentang, mengunjur kaki ke arah kiblat. Tuan-tuan, kalau kita baca kitab lain, kalau Allahumma salli ala Muhammad, kalau susah nak meninggal, yang lepas kita yang atas mungkin kita dah baca ataupun bawah tu, bacakan surah Yasin kan. Itu cerita bacakan surah. Dia kena mengiringkan rusuk kanan ke bawah. Kemudian tak juga kena rusuk kiri pula. Tak boleh juga, tak meninggal juga. Dia agak susah lah nak meninggal. Dia dah nazak tapi tak boleh pergi juga. Maka yang akhir tu lah terlentangkan. Itu pilihan terakhir tu terlentang. Terlentang tu kakinya ke arah kiblat. Itu dah yang dalam yang lepas. Kalau rujuk dalam masalah susah sangat nak meninggal, diiringkan. Rasa macam mana duduk dalam kubur. Tak juga kiri pula. Pelan-pelan. Tak juga terlentangkan. InsyaAllah lah. Kemudian apa baca? Yang lepasnya surah Yasin dan surah Ar-Ra'd. Dah biasalah ni semua kita dah tahu dah. Semua kita dah tahu. InsyaAllah dah tahu semua. Perbetulkan sendi dan hadapkan kiblat. Dah meninggal jangan tunggu lama-lama. Hadapkan kaki ke arah kiblat terus. Ini kita yang dah tahu kan. Maka kena praktik lah kalau jumpa. Dan ditutupkan dengan kain-kain yang lepas dengan kain yang lembut, dengan kain yang ringan, supaya jangan jadi bebanan pada si mati. Bisa sakit si mati tu. Ditutup dengan benda yang keras, yang berat. Lagi apa yang lepas? Supaya keluar supaya keluar hawa daripada badan tadi tu. Mungkin ada yang perkara yang tak sedap dalam badan tu. Kalau dia keluar haba ke,
Biarlah keluar terus, jangan ditutup dengan kain yang tebal. Itu masalah yang lepas lah. Okey, ketahui olehmu, sebab peringkas, ketahui olehmu, kita semualah, bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, ketahui olehmu bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf atas jalan fardu kifayah. Wajibnya bukan wajib fardu ain. Atas wajib fardu kifayah mengerjakan dengan mayat yang muslim, yang lain daripada syahid, dan yang lain daripada kanak-kanak yang gugur, iaitu 4 perkara. Perkara kanak-kanak yang gugur ini rasa dalam kitab barulah yang rasa macam tak ada. Tuan Jelatik tu cerita macam tak ada cerita kanak-kanak yang gugur ni. Ke nanti dibancangkan panjang bawah lagi ke, dia tak bincang terus. Sekali lagi ya, ketahui olehmu kita semua bahawasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf. Dia kata tiap-tiap mukallaf wajib itu jalan fardu kifayah. Jadi hari ini kalau ada seorang meninggal, semua wajib menguruskan. Semua dihukumkan wajib menguruskan. Wajibnya atas wajib fardu kifayah. Bila seorang pun cukup dah buat, maka yang lain tu terlepas daripada wajib tu. Okay. Semuanya wajib buat. Yang datang tu semua wajib memandikan, semua wajib mengkafankan, semua wajib sembahyangkan, semua wajib mengebumikan, semua wajib. Tapi wajib atas jalan fardu kifayah dalam kitab kita. Maksudnya seorang je dah buat, seorang saja dah buat, 2 orang dah buat, 3 orang dah buat, dah yang lain dah tak payah. Tengok ya. Kalau mati seorang, meninggal seorang, yang buat seorang tak patut. Paling-paling pun 3 orang, 5 orang, tu okeylah, tu selesa. Jadi takkan nak biarkan seorang, yang lain apa cerita. Begitu. Tapi seorang pun dah memada. Bila seorang tu dah buat, maka terlepas daripada dosa semua sekali. Cumanya tak dapat pahala. Yang buat aja yang dapat. Semuanya terlepas daripada dosa. Yang buat seorang je. Jadi yang seorang tu dapat pahala. Yang lainnya terlepas daripada dosa. Tapi kalau tak ada yang buat, dia terus berdosa. Semua sekali berdosa. Kerana tak ada seorang pun buat. Samalah hukumnya dengan tuan-tuan puan solat fardu berjamaah. Ni kes samalah ni. Solat fardu berjamaah tu kan wajib atas tiap-tiap mukallaf. Wajib tu wajib atas tiap-tiap mukallaf. Bukan wajib fardu ain, semua kena sembahyang berjamaah, tak. 2 orang dah buat, yang tak berjamaah tak berdosa. Cuma tak dapat ganjaran pahala berlipat ganda macam itu. Itu solat fardu berjamaah. Samalah macam ini. Bagi mayat, bila dah meninggal, wajib semua tiap-tiap mukallaf buat. Tapi dia atas jalan fardu kifayah, 2 orang saja buat ataupun seorang, semua yang tak buat tak berdosa. Terlepas, semua tak berdosa. Cuma yang buat saja yang dapat pahala. Itu kena samalah lebih kurang tadi saya sebut dengan solat berjamaah. Atas jalan fardu kifayah mengerjakan dengan mayat yang Islam, yang Muslim, yang kafir tidak, yang lain daripada syahid, yang mati syahid pun tidak juga. Tidak apa maksudnya, tidak dikerjakan atas 4 perkara. Nanti kita akan sebutkanlah atas 4 perkara itu. Ya. Jadi bagi kita hari ni bila dah tahu bila seorang telah meninggal dunia, maka ada perkara yang sunat lagi bagi kita lakukan. Kan lakukanlah, nak kata sunat bagi kita perkatakan. Apa dia, iaitu lafaz ta'ziyah. Biasa kita sebut kan. Adakah kita bila kita jumpa saudara kita meninggal, ahli keluarga kita cakap ta'ziyah, adakah itu lafaznya? Ataupun kita jumpa dia kita kata Al-Fatihah. Oh gitu ke lafaznya? Tak. Sebab sekarang kan dah canggih sekarang. Penuh satu handset orang meninggal. Taruh Al-Fatihahnya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia forward lah kan. Ambil sana masuk je. Jadi susun semua sekali. Siapa yang nak baca Fatihah tu? Kita lah yang bacakan Fatihah patutnya. Al-Fatihah untuk siapa yang meninggal tu. Takziahnya bukan macam itu. Bila masa disunatkan takziah, kita ambil sikit-sikit apa ni. Mudah-mudahan ada manfaat. Sunat bertakziah kepada ahli keluarga mayat semasa sama ada keluarga mayat tersebut kecil atau besar. Yang meninggal maknya boleh takziah pada anaknya.
Yang meninggal bapanya, boleh takziah kepada anak isterinya. Sama ada yang ditinggalkan tu yang kecil. Contoh mak meninggal, ada anak kecil, boleh ucap takziah. Adakah ucapan takziah itu takziah? Yang saya kata, takziah tu nama, satu nama yang hari ini kita nak lafazkan kepada satu keluarga yang ditinggalkan kerana kematian. Tu takziah, satu nama. Adakah kita kata takziah? Adakah itu? Cuba kita ambil. Sama ada yang meninggal tu, sama ada kepada lelaki atau perempuan, boleh ucap takziah, kecuali perempuan yang muda. Okey, kalau mak dia meninggal, maknya meninggal, lelaki muda, tak dituntut pun ucap takziah pada anak perempuan yang muda ni, tak disunatkan pun. Okey, kalau adik-beradik dia meninggal, kita datang, dia ada kakak, contoh ada kakak, saya muda, datang, saya ucap takziah pada kakak ni. Ini ucapan nanti ucapnya nanti macam mana? Adakah disunatkan? Tak disunatkan. Kerana dia tu kerana dia ajnabi, halal nikah. Ini kita ikut berpandukan kepada yang sebenarnya lah. Tapi sekarang kan tak kira kan. Kita forwardkan kat dia, siapa ni kita ucap takziah, tak tahu siapa orangnya. Takziah sebenarnya baik tu bukan tak baik, boleh bukan tak boleh. Jadi hanya muhram je. Orang perempuan, kalau saya nak ucap takziah pada orang perempuan yang muda, orang perempuan ni mesti orang yang muhram dengan saya. Siapa dengan saya? Kalau dia tua tak apalah, kita kata macam tu, ada kelonggaran. Tapi yang muda, siapa yang muhram? Orang yang haram nikah, boleh ucap takziah. Ini yang ajnabi. Sekarang hukum ni yang tak pakai, siapa-siapa je ucap takziah. Siapa-siapa yang diucap. Mana ya, mudah-mudahan lah diterima. Saya tak kata salah mutlak. Salah mutlak ni memang betul-betul salah, taklah. Cuma ni macam mana yang kita amalkan sekarang. Ya. Okey. Okey, seorang orang lelaki yang halal nikah dengan seorang perempuan. Orang perempuan ni kematian ibu. Adakah lelaki ni disunatkan ucap takziah pada perempuan ni? Tak. Sebab dia ni ajnabi. Yang haram nikah tak apa. Begitu sekalilah. Senang doa je, kita doa. Ya Allah, kamu ni dosanya, ya Allah, kau jadikan kuburnya sebagai taman dari syurga, ya Allah. Kau letakkan dalam syurga punya. Itu tak apa. Doa je. Orang tak tahu pun tak apa. Bila dengar kematian memang kita kena sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan forward kan. Saya memang jarang buat. Boleh, bukan tak boleh. Untuk peringatan diri kita. Tak ada apa. Kain itu tak, sebenarnya tak ada tu. Innalillahi kan. Saya saya tulis. Allah cuci rahmat atas rohnya. Allah ampuni. Allah takkan bersama guna yang soleh. Itu ucapan takziah. Itu percakapan dia. Jadi kalau innalillah, lepas tu Al-Fatihah. Siapa nak baca tu Fatihah tu? Minta dibaca. Kalau baca alhamdulillah. Tapi kalau tak baca, ya boleh jugalah. Dia benda mudah kan, post je. Sebenarnya untuk mengingatkan kita sendiri. Ya. Dia memang disunatkan. Disunatkan ucap takziah. Bukan perkataan takziah itu. Takziah kerana ibu meninggal. Bukan takziah tu. Bukan tu. Okey, sekali lagi. Dia kata sunat bertakziah sebelum mayat. Bila masa nak ucap takziah tu? Sunat ucap takziah sebelum mayat dikuburkan, sebelum yang mati itu dikuburkan, dan selepas dikuburkan sehingga 3 hari. Itu sunatnya. Dan dikuburkan katanya selepas 3 hari kematian. Kenapa disuruh ucap takziah pula? Ini tadi kan kita dah menghadap si mati tadi tu, dah dibetulkan kedudukannya semua, cari jumpa saudara dia, apa kita nak katakan, bila masanya. Iaitu tadi sunat sebelum dikuburkan dan selepas dikuburkan sehingga 3 hari selepas hari kematian. Sebelum pun boleh, selepas pun boleh. Masanya berapa hari? Dalam tempoh 3 hari. Kerana waktu itu keluarga mayat masih terasa kesedihan berpisah dengan orang yang tersayang. Jadi kita ada bagi semangat, nanti perkataan semangat itu. Buat apa ucap takziah begitu? Nanti apa perkataannya? Kita rujuk, tak apa. Kita balik pada kitab. Kemudian itu takziah pula pada hari keempat, dia kata.
Bertakziah pada hari keempat dan setelahnya hukumnya makruh. Jadi tak payahlah kita kira-kira. Makruh maknanya tak berapa disukai lah. Ulama kata hukum makruh ucap takziah lepas hari yang ketiga. Hari keempat dah tak percaya lagi takziah. Dah tadi disuruh takziah, ini pula tak. Kenapa pula jangan ucap takziah lepas hari keempat? Makruh pula. Kerana apa? Kerana bila kita ucap takziah akan mengingatkan kembali kesedihan yang baru lalu tu. Baru nak tenang. Ucap lagi semula, ingat semula, jadi datang sedihnya. Kan? Yang tadi tu kita bagi semangat. 1, 2, 3. Masuk hari keempat dah tak payah lagi dah. Kerana apa? Nanti akan mengingatkan semula peristiwa yang berlalu, yang baru berlalu tu. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, apa ucap takziah itu? Namanya takziah. Iaitu kita rujuk je lah mudah daripada kitab. Apa dia? A'adhamallahu ajrakum. A'adhamallahu ajrakum. Semoga Allah membesarkan pahala kamu. Kita yang bukan yang meninggal. Ini paling ringkas dah. A'adhamallahu ajrakum, supaya Allah membesarkan pahala kamu, melipat gandakan pahala kamu. Kamu tu siapa? Yang kita ucap tadi, bukan yang meninggal. Nanti kita tengok, boleh semuanya tu. Bila satu ahli keluarga dia meninggal, bila kita jumpa, kita nak ucap takziah, apakah ucapannya? Namanya ta'ziah, namanya takziah. Ta'in zayyata. Takziah namanya. Ucapannya apa? A'adhamallahu ajrakum. Cukuplah. Berapa kalimah tu? 3 je. A'adhamah Allah ajrakum. A'adhamallahu ajrakum. Maknanya semoga Allah membesarkan pahala. A'adhamallah, membesarkan, menggandakan, melipat gandakan akan Allah itu ajrakum, pahala bagi kamu. Siapa kamu itu? Kamu yang kita jumpa tu, bukan yang mati tu. Nanti dia senang hati. Kenapa? Diberi sabar. Itu salah tu, bersabar ya atas kematian siapa tadi tu. Mudah-mudahan Allah perbesarkan pahala kamu. Itu perkataannya. Bukan perkataannya takziah. Jelas tak? Jumpa si mati bukan kata cakap takziah. Cakap apa? Apa kataannya apa? Perkataannya ialah semoga Allah membesarkan pahala kamu. Itulah perkataannya. Namanya apa? Namanya takziah. Kalau setakat kita jumpa takziah, itu bukan. Itu nama. Nama perkataan takziahnya apa? Apa yang kita nak lafaz? Nama yang kita cakap tu takziah. Perkataannya ya, a'adhamallahu ajrakum. Itulah perkataannya. Perkataan takziah. Semoga Allah membesarkan pahala kamu. Kan senang hati dia. Disabarkan senang hati. Sebab itu 3 hari je. Ucap takziah tu 3 hari. Jangan dalam masa-masa dia sedih, kita cubalah nak gembirakan. Memang tak gembira punya. Mana ada gembiranya. Tapi ada mak bapak meninggal, bawah pokok kakak-kakak anak. Kakak-kakak, ya Allah, tak ada rasa sedih langsung. Mungkin ya, tak pentinglah rasa sedih. Lagi ini banyak sikit. Ada tambah sikit. Apa ucapan takziah? Semoga Allah membesarkan pahala kamu, membanyakkan kesabaran. Tak apalah, boleh bahasa Melayu pun tak apa. Kan biasalah kita cakap sabar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ganjaran pahala. Dan kita sukakan dia apa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri si mati ni ampunkan dosa. Mudah-mudahan nanti Allah Ta'ala luaskan kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman syurga. Itu ucapannya, itu cakapnya. Kalau siapa yang jumpa setakat ucap takziah, bukan. Memang bukan. Itu adalah nama kalimah-kalimah yang kita nak sebut. Jadi kita perbetulkan. Ampunkan dosa ahli keluarga kamu juga. Kan kita nak suka kan? Yang telah meninggal dunia. Dan menghilangkan bahaya musibah. Mudah-mudahan doa. Ini penting. Kalau tak jumpa tak apa. Bila masanya bermulanya meninggal, sebelum dikuburkan ataupun setelah dikuburkan dalam tempoh 3 hari. Itu sunat. Hari keempat hukumnya makruh. Kalau tanya kenapa makruh? Kenapa? Kerana bila kita ucap takziah lagi, maka akan mengingatkan semula hari-hari sedih dia. 1, 2 dan 3. Tak apalah. Kita tinggalkan. Makruh takziah. Itu disebut ya. Jangan kita pilih dia dalam mana kan. Allahumma salli ala Muhammad. Berikutnya, dan nyatakan
tentang syahid tadi. Saya mana tadi? Yang pertamanya dimandikan akan dia. Jikalau matinya sebab tenggelam dalam air sekalipun. Dalam kitab saya inilah. Dia tetap dimandikan. Jangan kata dia dah kat dalam air, ambil terus bungkus je. Tak apalah, ni pasal dia pun meninggal dalam air. Dah kira dah mandilah tu. Angkat terus kapan, terus sembahyang, terus tanam. Haram hukum dia. Kerana apa? Walaupun dia mati tenggelam dalam air, bila jumpa tetap dimandikan. Okay? Kalau jumpa terbakar, nak dimandikannya, tak boleh dimandikan kan? Maka di situ syarat aja ditayamumkan. Terbakar kalau kena air lagi nanti lagi susah, maka ada kes lagi. Ini akan banyak masalah. Yang kedua, dikapankan akan dia. Yang ketiganya, disembayangkan atasnya. Dan keempat, ditanam akan dia. Tu banyak perkara tu nak disebutkan. Jadi, hari ni kita lihat. Mungkin cerita panjang dalam masalah kapan kesembayang ketanam itu kan. Berikutnya. Ada pun kafir yang lain daripada kafir harbi. Adapun kafir yang lain daripada kafir harbi. Apa dia kafir harbi? Iaitu kafir yang memang diperangi. Dia memerangi kita dan kita pun memerangi dia harbi. Kalau yang lain daripada kafir harbi, maka kena mandikan, kapan tak sembayang. Tapi ditanamkan. Kita lihat lagi. Saya rujuk-rujuklah semua ni. Allahumma salli ala Muhammad. Ada berapa kafir yang kita kenal hari ni? Kat tempat kita ni ada ke tidak? Ada berapa kafir yang kita kenal? Iaitu kalau kita kata selain daripada kafir harbi dan murtad, wajib atasnya kapan akan dia dan tanamkan, dan haram sembahyang. Wajib kapan akan dia dan tanamkan, dan haram akan dia sembahyang atasnya. Mandi harus. Nanti kita lihat. Kita balik-balik tak apa. Satu-satu. Yang pertama, kafir ada kafir muahad. Kafir ni harus mandi. Wajib kafan, wajib tanam, haram sembahyang, harus mandi dekat kita dah. Ni kafir yang dikata kafir yang muahad. Apa dia kafir muahad itu? Iaitu kafir yang ada perjanjian persahabatan. Dia datang baik dengan kita. Ada perjanjian untuk damai dengan kita. Dah istilah ni pun dah tak ada pakai lah sekarang. Bukan tak boleh dipakai, macam dah tak ada dipakai. Ya, kafir mati, ya kafir yang ngurus kan, ya kafir lah sana. Kalau dekat tempat kita dia tak ada sendiri, dia datang sendiri. Dia dekat tempat kita, kafir ni yang ada perjanjian persahabatan, dia datang, memang tak ada yang ngurus dia. Maka apa wajib kita buat? Kena wajib mandi, wajib kafan, dan harus mandi, minta maaf. Harus mandi, hanya wajib kapan dan tanam. Pasal dia datang untuk damai. Tak ada yang nak uruskan dia. Dekat kampung kita dia seorang je. Kat kampung kita dia seorang. Kalau kita balik kitab kat sana tu, iaitu harus dimandikan dia. Yang wajib apa? Wajib kapan, wajib tanam, haram sembahyang, harus mandi. Ini dia damai. Ini yang namanya kafir muahad. Kemudian ada lagi yang dibuat begitu juga, kafir yang muamman, kafir yang diberi perlindungan pun sama. Kafir yang diberi perlindungan, kalau kita kata kat Malaysia ni semua perlindungan, nah dia ada urusan dia sendiri. Ni yang duduk berkampung, senang kata berkampung di, memang tak ada, dia pun tak ada siapa nak urus. Apa nak buat ni? Maka kita lah orang Islam yang urus. Matikan tempat kita. Tak ada saudara kafir lain. Maka dia ni wajib kafan, wajib tanam, haram sembahyang, harus mandikan. Nak mandikan boleh, tak mandikan pun tak apa. Yang wajib dia kafan bungkus walaupun dengan satu kain, dan wajib tanam. Itu yang disebut tadi lah, kafir-kafir tadi tu. Dan ada lagi satu kafir zimmi. Ni kafir yang kita jumpa ni. Kafir zimmi apa dia? Iaitu kafir yang membayar ufti, bayar cukai kepala. Ini tak termasuk dah istilah ni dah. Macam tak ada. Bukan tak ada kafir ni. Ada.
Nak cakap macam mana kedudukan dia sekarang. Dan yang satu ni, yang tak boleh buat yang dalam kitab kita, iaitu kafir, harbi dan murtad. Yang ni. Okay, kita balik semula. Adapun kafir yang lain daripada harbi dan kafir yang sebab murtad, maka wajib atas kita kafan satu, dan wajib atas kita tanam dua, dan haram bagi kita sembahyang, dan apa, harus bagi kita mandikan. Itu dia. Selain daripada kafir tu. Tapi kalau kafir yang harbi dan kafir murtad ni, tak ada apa pun kita nak buat. Yang harbi ni, yang kafir yang memerangi kita, dan orang murtad, tak ada apa satu kewajipan pun nak buat bagi dia. Senang. Itu pendapat mengatakan begitu. Biarkan dia. Tak perlu diurus bagi diri dia. Nak balik ke mana? Adapun mayat yang syahid, kita lihat. Kenapa tak perlu disembahyangkan tadi? Dalam Quran pun disebut, tak perlu solat bagi orang yang namanya kafir. Yang apa jenis tadi? 4 tadi. Murtad juga kafir lah. Dalam surah At-Taubah ayat 4, ayat 84 ada sebutkan. Tentang orang kafir yang jangan disembahyangkan. Kafir harbi ke, kafir dhimmi ke, kafir mu'amman ke, kafir mu'ahad ke. Sebab itu tadi dia kata haram sembahyangkan. Disebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun, kata Allah. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah. Jenazah apa? Nanti disebut jenazah orang yang mati di antara mereka. Siapa mereka itu? Dan janganlah kamu berdiri di kuburnya. Kubur siapa itu? Nanti jawapannya. Sesungguhnya mereka itu telah kafir kepada Allah, telah kufur kepada Allah. Ini orang kafir lah. Dan Rasulnya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Jadi tidak ada bagi. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 84, haram mensolatkan apa saja jenis kafir. Tadi kafir dalam kitab kita kafir harbi dengan murtad tentulah. Harbi itu diperangi, dah tentulah, dah tentu. Tadi 3 kafir, mu'ahad, mu'amman, lagi satu kafir apa? Kafir zimmi kan? Tu. Mu'ahad, mu'amman, zimmi. Kafir ini dimuliakan, dihormati. Dia juga tak boleh disembayangkan. Jadi dah jumpa 4 jenis kafir dalam kitab kafir harbi. Kafir yang diperangi, boleh diperangi kerana dia memerangi kita. Lagi disebut kafir mu'ahad, mu'amman dan zimmi. Tiga tu kena wajib buat 2. Tapi tetap tak boleh disembayangkan kerana Allah larang. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-sekali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Tak payah pergi kubur. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Tidak boleh disembayangkan. Surah At-Taubah. Jelas bagi kita larangan Allah Subhanahu wa taala menyembahyangkan orang kafir. Begitu dia murtad yang dikira kafir. Berikut. Adapun yang mati syahid, iaitu orang Islam yang mati ia kerana berperang dengan kafir, kerana dunia atau kerana meninggikan akan agama. Berperang kerana dunia pun, berperang kerana meninggikan agama pun, kerana syahidnya, maka dia ini tidak dilaksanakan 4 perkara. Kita kenal dulu. Ada berapa jenis syahid? Kita lihatlah. Syahid ni dia ada 3. Mungkin ada lebih lagi jenis syahid. Ikut kitab kita.
Kitab kita tak ditulis ada berapa jenis syahid. Cuma syahid ini syahid yang tak wajib dilaksanakan padanya 4 perkara, iaitu satu, syahid dunia akhirat. Kita tengok syahid dunia dan syahid akhirat. Sekali burung, sekali dialah orangnya syahid dunia, dialah orangnya syahid akhirat. Siapa dia? Orangnya ni dia mati, mesti dia beriman, dan dia ni macam mana? Ikhlas berjuang di jalan Allah. Dia mesti beriman. Dia nak tahu yang pertama dulu. Apa dia? Syahid dunia dan akhirat. Seorang, dia ni orang yang satu. Dia ni syahid dunia pada dia, syahid akhirat pada dia. Okay. Siapa dia? Orang yang beriman, yang ikhlas berjuang. Ikhlas berjuang, tu ambil. Ikhlas berjuang di jalan Allah untuk menegakkan syiar Islam. Berjuang ikhlas kerana Allah tegakkan syiar Islam. Dan mengharapkan ridha Allah semata-mata. Serta mati di medan peperangan sebelum peperangan berakhir. Siapa dia? Orang yang syahid dunia, syahid akhirat, iaitu mesti dia ni orang beriman. Orang kafir berperang tak syahid. Dia beriman. Berperang tu ikhlas. Berperang tu ikhlas, berjuang semata-mata kerana Allah, di jalan Allah. Ikhlasnya apa? Untuk menegakkan syiar Islam. Tak ada keperluan lain, tak ada. Tak ada harap ganjaran apa-apa pun. Berjuang ikhlas untuk tegakkan agama Allah. Dan apa yang diharap? Dia hanya harap ridha Allah semata-mata. Hanya harap ridha Allah. Dia tak ada harap apa tak ada harap dapat apa-apa lagi. Gaji ke apa ke tak ada. Serta kita tengok mati dia ni, mati dia di medan peperangan. Maknanya mati sebelum perang habis. Nak dapat syahid ke? Berperang dah habis, dah balik rumah dah. Dah uzur dah. Berapa ratus kali kena pancung pedang, kena hiris pedang. Teruk dah. Peperangan habis, meninggal di rumah. Dikira syahid tak? Tak dikira juga. Sebab peperangan dah habis. Jadi syahidnya tu, ni nak cari yang syahid dapat dua-dua sekali. Syahid dunia akhirat. Okey. Matinya sebelum peperangan berakhir. Kemudian itu tadi dianggap syahid akhirat kerana apa? Kerana apa dia dianggap syahid akhirat? Kerana di sisi Allah mereka mendapat pahala syahid kerana semata-mata ikhlas kerana Allah. Kita lihat pula, dia juga orang dianggap syahid dunia kerana apa? Kerana apa dia juga dianggap sebagai syahid dunia? Kerana tidak dimandi. Dia tak dimandikan. Mana dimandikan orang ni? Dia matinya dalam peperangan. Tidak dimandikan, tidak dikafan, tidak disembahyang, hanya wajib dikebumikan. Hanya wajib dikebumikan. Jadi dia dapat syahid akhirat kerana apa? Kerana di sisi Allah dia berperang untuk Allah, syahid ridha Allah, ikhlas kerana Allah. Jadi itu akhiratnya. Dunianya apa? Dia anggap sebagai syahid dunia kerana dia meninggalnya tidak dimandi, tidak dikafan, tidak disolat, hanya dikebumi. Kalau dikafan, kafan dengan kafan pakaian dia tu yang digunakan untuk berperang. Tak cukup baru tambah tutup. Dengan kain yang dipakai tak cukup, ruang anggota tak cukup, maka tutup dengan cari kain yang lain. Yang kedua syahid dunia je. Kita di syahid mana ni kan? Kita nak angkat senjata berperang kerana Allah, ikhlas mata kerana Allah, nak tegakkan syiar Islam, kita tak terpilih. Kalau dipilih pun kita takut. Kita takut kita. Kalau dipilih kita takut. Na'udzubillah. Allah tak nak. Kalau cerita sahabat dulu, semua sekali nak pergi berperang. Yang rendah-rendah pun sanggup diri di hujung-hujung jari supaya nampak tinggi, supaya Nabi pilih pergi berjuang. Orang sekarang nyorok. Apa, takut terpilih. Begitu sekali. Ibu datang bawa anak 12-13 tahun, jumpa Rasulullah, tawarkan, ni bawa awak. Anaknya semangat, suka dapat sokongan. Orang sekarang anak pergi juang, nangis sampai mati nangis. Belum berjuang, nangis kenapa? Kerana mati anak nak pergi berjuang. Okey, syahid dunia. Siapa pula? Tadi syahid lah yang diuruskan tak diuruskan tu. Meninggal dunia berperang di jalan Allah juga.
Tadi syahid akhirat kan, dia dapat syahid akhirat, syahid dunia. Yang ni dunia khusus. Syahid juga meninggal dunia berperang di jalan Allah. Dalam masa yang sama mengharapkan ghanimah, kan? Dalam masa yang sama diharapkan apa? Dapat harta rampasan. Dapat ni berperang ni, nanti dapat harta rampasan ni sebagai apa, upah. Okey, dapat harta, harapkan itu, maka syahid dia kalau dia mati dia syahid dunia. Yang tadi tak, yang pertama tadi habis terus, bulat-bulat kerana Allah. Tak ada nak apa pun, tak harap gaji, tak harap ganjaran, tak harap. Dia ganjarannya dia nak ridha Allah semata-mata. Itu yang tadilah beza dia, macam itu je. Okay. Harapkan antara rampasan. Juga berperang untuk dikatakan orang ni berperang menentang musuh Islam, sama berjuang, tapi harap-harap ni aku ni berperang nanti aku dapat pangkat sebagai apa macam ni, pahlawan ke contohnya kan. Ya. Aku diangkat sebagai orang paling berani menentang musuh. Dia harapkan sesuatu lah. Akan mendapat kedudukan. Contohnya lah, pangkat lah tu. Apa-apa lagi. Ataupun seumpamanya lah, tujuan keduniaan. Dia berperang, betul. Berperang menentang orang kafir, betul. Berperang di jalan Allah. Dalam masa yang sama, dalam perang tu harapkan dapatkan harta rampasan. Ni berperang, siapa pergi berperang nanti dia dapat harta rampasan. Dia harapkan harta rampasan tu. Kan beza tadi yang pertama tu. Kemudian nanti aku meninggal ni, nanti nama terpapar. Jadi aku sebagai pahlawan, orang terkenal, aku jadi pahlawan terkenal. Begitulah, begitu. Tuan-tuan fahamlah. Dan apa, kedudukan, walaupun dah tak ada nama disebut-sebut dengan sebab kedudukan pangkat ni, ya, yang diminta dululah. Kalau dia tak minta tu lain. Masa dia berperang ikhlas. Yang pertama ikhlas kerana Allah, semata-mata kerana Allah, reda untuk cari reda Allah. Tapi bila dibagi pangkat itu, bila dia dah meninggal, itu urusan dunia lain cerita. Ni yang dia minta-minta, yang dia nak. Dia pergi berperang, dia nak perkara tu, maka dia dapat. Dia berjaya mati syahid. Tapi dia tetap tidak dapat syahid akhirat. Dia dapat syahid dunia je. Dia dapat syahid dunia. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan bila syahid dunia ni, ya, dia tidak dikafan, tidak dimandi, tidak disolat. Kan? Kalau kafan pun itulah kain yang dipakai. Macam yang atas tadi. Yang atas tadi tu darjah dia syahid akhirat dan dunia. Bila syahid dia dikira dekat dunia dia meninggal. Syahidnya akhirat. Dekat dunia, maka dia tak dibuat pun, wajib dikebumikannya. Tak dikafan, tak disembahyang, tak dimandi, wajib ke bumi. Dan kapan wajib bagi kapan kalau pakaian dia ada tu. Dia sebut tadi dah. Yang terakhir untuk kita balik, sebelum kita balik kepada kitab, iaitu syahid akhirat. Khusus syahid akhirat. Siapa dia yang syahid akhirat? Kita tak? Kita tak syahid akhirat? Adakah kita tergolong pada orang yang syahid akhirat? Kita pun tak tahu kita syahid mana, tak tahu. Yang penting syahid je lah. Kalau kita rujuk dalam hadis, kan, orang yang meninggalkan rumah dia pergi menuntut ilmu, kemudian dia syahid dalam perjalanan, sama ada pergi atau balik, itu mafhumnya lah dalam syarahnya. Pergi atau balik, dia menuntut ilmu, pergi atau balik, dia syahid, dia meninggal itu syahid akhirat. Jadi adakah kita orang yang syahid akhirat ini dikebumikan, dia dilaksanakan empat perkara syahid akhirat. Jadi itu pergi ke majlis-majlis ilmu, itu fi sabilillah tu, tapi itu untuk akhirat. Jadi kita lihat siapakah yang syahid akhirat. Syahid syahid yang bukan di medan peperangan, bukan, tetapi dalam hadis diistilahkan sebagai syahid. Okay. Seperti sakit perut lalu meninggal, satu contoh. Dan sakit-sakit lain lah tuan, sakit kita kata contoh ni sakit perut, ini syahid akhirat. Orang yang meninggal sakit perut, dia dimandikan tak? Mandikan. Dimandikan, dikafankan, disembayangkan. Yalah, ditanam dah, tentulah memang semua sekali begitu. Yang bagian dikebumikan tu. Jadi ini syahid. Syahid ini syahid akhirat. Yang syahid namanya syahid dunia, dia tidak dilaksanakan empat.
Dah berlalu dah tadi. Satu syahid dunia akhirat, yang pertama tadi. Yang kedua syahid dunia. Yang ni syahid akhirat ni, siapa yang syahid akhirat ni? Kita nak tahu siapakah mereka yang disebut dalam hadis, dia ni syahid, matinya syahid. Tapi kenapa dia buat 4 perkara ni? Rupanya syahidnya tu syahid akhirat. Iaitu contohnya, dia bukan berperang di jalan Allah, bukan. Tetapi dia mati sakit perut ataupun sakit ta'un. Yang baru-baru ni sakit apa ni yang baru ni? COVID. Tu sama lah tu. Sakit COVID-19 tu sama. InsyaAllah tu syahid akhirat. Dia tetap dimandi kapan sembahyang dan dikebumikan. Itu syahid akhirat tu. Lagi satu ditimpa kemalangan dan sebagainya lah. Ditimpa bangunan ke contohnya. Sedang bekerja, ditimpa bangunan, na'udzubillah. Duduk dekat lereng bukit, gunung runtuh, ditimpa, hilang terus kat dalam sana. Ditimpa tanah runtuh je. Itu syahid. Itu syahid akhirat tu. Kalau jumpa tu dapat, dia kena mandikan kapan kan sebenarnya sama juga. Saya dah tak jumpa dah lah. Nak buat macam mana dah tak jumpa? Macam mana? Lemas. Ya, lemas. Mati lemas sama. Mati lemas. Dibaham binatang buas, ditelan ikan ke, sama tu. Itu semua syahid akhirat. Jumpa dia wajib 4 perkara. Syahid dunia tak buat 4 perkara. Syahid akhirat, ni kita lah. Pergi belajar, balik belajar. Dan dia dapat ganjaran syahid akhirat. Wajib dilaksanakan 4 perkara. Okey. Hari ni tenang je baca kitab. Okey. Mudah-mudahan jelaslah masalah syahid ni. Bukan semua syahid tak dilaksanakan. Bukan semua syahid tak dilaksanakan 4 perkara. Jadi bagi kita ni, bagi hari ni pergi ke mana-mana, keluar rumah mencari majlis-majlis ilmu tu syahid. Dalam hadis disebut. Okay. Adapun mayat dekat tersebut tadi. Dan adapun mayat yang syahid iaitu orang Islam yang mati ia kerana berperang dengan kafir, kerana dunia atau kerana meninggikan akan agama. Yang kerana dunia tadi kita dah sebut tadi, ada cari apa tu. Maka wajib dikafan akan dia dengan kain yang dipakai berperang. Wajib dikafan akan dia dengan kain yang dipakai berperang, yang mati ia di dalamnya. Okay. Mati apa di dalamnya? Dalam perang tu. Jangan ditukar pakaian, jangan tukar. Wajib dengan pakaian yang berlumuran darah tu sebagai bukti. Dan jika tiada cukup, tu tadi dah sebut. Dan kalau tidak cukup kainnya, pakaian dia tak cukup, kena tambahkan lagi, dan wajib ditanam akan dia, dan haram dimandi akan dia, dan haram disembahyang. Ingat kat situ. Sekali lagi, dan adapun orang yang syahid, yakni orang Islam yang mati ia kerana berperang dengan kafir. Kerana perang tu sama ada perang kerana dunia nak dapatkan sesuatu, atau kerana meninggikan agama, untuk ikhlas kerana Allah, maka wajib ada dia satu kafan. Wajib akan dia kafan itu dengan pakaian dia yang dia guna perang. Dan kalau tak cukup, maka tambah kainnya, jangan dibuang pakaian perang dia, dan wajib ditanamkan dia tadi dah jelaslah. Dan haram bagi si syahid ini dimandikan dia, dan haram disembayangkan. Kenapa? Haram dimandikan, darah sebagai bukti. Haram disembayangkan kerana najisnya itu. Okey. Jadi bagi dia itu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Susahnya nak mati syahid, masya-Allah. Susahnya nak mati syahid. Macam gitu sekali. Jadi kita yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut hadis ni jelas, man ahya'i sunnati indal fasadi ummati falahu apa? Siapa? Falahu ajra mi'ati syahid. Kan ada hadis tu. Man ahya'i sunnati indal fasadi ummati falahu ajra mi'ati syahid. Sekarang ni tuan-tuan ada peluang untuk kita dapat ganjaran syahid. Nak syahid ni macam-macam putus. Macam-macamnya putus. Hidung, telinga, badan, anggota putus semua.
dapat satu syahid. Tapi beratlah. Sekarang ni dah tak ada lagi kita nak berjuang kat pedang, memutus-mutusnya tak ada lagi. Tapi diberi kita peluang untuk kita syahid, dapat pahala syahid. Tak mati syahid. Dapat pahala syahid. Yang tadi tu bagi bentuk ilmu, bagi balik tu dapat ganjaran macam pahala syahid. Dan ini jelas, siapa-siapa yang hidupkan sunnahku, kata Nabi, man ahya, siapa yang dia hidupkan, bukan memang hidupkan, mana dalam diri dia, sunnah tu dalam diri dia, bukan man amal, bukan amal sikit-sikit, tak, hidupkan dalam hidup dia tu ada sunnahnya Nabi, diamalkan. Maka indal fasadi umat, kata Nabi, di ketika zaman fasad, zaman fasid lah, zaman rosak, zaman umat rosak, zaman umat ni jauh dengan Allah. Nabi sebut dulu lagi tu, zaman umat tu jauh dengan Allah, rosak, imannya dah rosak, amalnya dah rosak. Tapi ada orang ni berpegang teguh dengan sunnahnya, kata Nabi, falahu, bagi dia tu, ni kita nak tengok, bagi dia tu, falahu ajra mi'ah. Apa mi'ah? 100 syahid. Orang yang istiqamah, amalkan sunnah, zaman fasid, zaman umat rosak, Allah bagi ganjaran 100 syahid. Nak satu syahid, ceritanya macam itu tadi atas. Berperang kerana Allah, tak nak apa-apa, nak rida Allah, ikhlas meninggikan agama Allah, dapat satu syahid. Tapi Nabi kata, bagi kita yang hidup zaman fasid, zaman rosak umat, dia terus berpegang kepada sunnah, amalkan sunnah, Allah bagi ganjaran apa? 100 ganda syahid. Subhanallah. Itu hadis. Dan dalam hadis lain ada disebut tamassaka, berpegang. Apa tamasak, dia berpegang. Satu lagi sebut ahya, menghidupkan, hidupkan dalam diri. Jadi ada beberapa hadis lain lah. Jadi kita nak ikut yang mana? Dan dalam hadis yang lain pula, apa tu? Man ahya'i sunnati faqad ahabbani. Ini bukti lah, cari bukti. Man ahya'i sunnati, kata Nabi, siapa yang hidupkan sunnahku, faqad ahabbani, sesungguhnya dialah ni orang yang cinta aku. Itu Nabi sebut. Siapa hidupkan sunnahku, dialah orang yang cinta kepada aku. Wa man ahabbani, dan siapa yang cinta pada aku, kana ma'i fil jannah, dialah yang akan bersama aku dalam syurga. Nabi sebut begitu. Sunnah tu sunnah. Tadi dia kata siapa hidupkan sunnah, zaman fasad sekarang, zaman fasid, zaman mungkar lah, zaman mungkar, ganjarannya Allah beri, dapat ganjaran 100 syahid. Banyak tu. Subhanallah. Satu syahid dah boleh menjamin kalau diterima Allah, syurga tempat dia. Satu syahid. Satu je syahid. Tapi ni banyaklah tuan-tuan sunnah yang kita boleh amalkan, banyak sunnah. Bagi lelaki ni ada satu amalan sunnah yang kuat yang kita kena amalkan, sampaikan. Bila banyakkan dengan qaulil hasanah, sampaikan perkara-perkara baik, dakwah namanya. Sunnah besar. Kedua, bagi lagi apa? Selepas dakwah, solat berjamaah awal waktu di mana tempat azan diazankan. Itu bagi mereka, dia ada can. Sebab ini sunnah yang sangat besar. Kalau dapat amalkan tu, ganjaran ni macam 100 syahid. Subhanallah. Orang sekarang dah sibuk, tak berapa nak kenal dengan masjid, kita masih lagi hati terpaut dengan masjid. Itu sunnah tu. Jadi nak tengok tadi dah tentang syahid tadi. Kita di syahid yang mana? Jadi kena carilah jalan untuk mati syahid. Belajarlah hari ni. Ada majlis-majlis ilmu, ya. Kita bawa diri kita duduk seketika dalam majlis ilmu. Kemudian kalau ditakdirkan sebelum habis belajar lagi, belum habis lagi, kita meninggal, Allahu Akbar. Belum habis lagi belajar, belum habis lagi dah meninggal. Maka besok di hari akhirat, di hari kebangkitan, kita dengan Nabi dekat satu darjah, yang dekatnya satu darjah kedudukan kita. Belum habis lagi belajar. Yang bingung sekarang, tak tahu, tak nak cari tahu. Yang mudah contoh sembahyang lah. Berapa ramai orang yang biasa sembahyang, rupa dia tak tahu yang sembahyang itu tak betul. Ni susah ni. Dia tak tahu yang sembahyang tak betul. Subhanallah. Jadi pentinglah ni untuk dapat syahid yang kita hari ni kita nak buru. Apa dia? Dapat syahid akhirat pun okey lah.
Kita tak nak doa, ya Allah matikan aku dalam keadaan aku sakit perut. Tak nak kita. Sakit perut mati. Saya tak nak kita. Jangan mati susah kan. Mati dalam keadaan terempap. Oh jangan doa. Sekarang matikan aku dalam untuk ilmu ni senang-senang kan. InsyaAllah. Tuan-tuan kasih dia Allah SWT itu dalam masalah syahid tadi. Maka saya mana tadi? Dan haram disembayangkan atas dia. Jadi adapun kanak-kanak yang gugur, iaitu kanak-kanak yang gugur ia padahal belum sampai, itu kita bincang akan datang tu panjang, itu ada cerita lain. Tapi tak tahulah kitab yang ni tak ada. Adapun kanak-kanak yang gugur, iaitu yang itu tak ada. Ada. Oh ada. Kita baru ada. Nanti kita bincang yang tu. Masalah yang gugur belum 4 bulan, yang gugur dah 4 bulan atas, 6 bulan ke atas, belum ada rupa, belum ada tanda nyawa, gugur selepas 6 bulan, kita bincangkan datang agak panjang sikit. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita semua dah tahu sebenarnya, sebagian mengulang aja. Yalah kita datang bukan apa pun, nak dapat ridanya Allah, kan? Mudah-mudahan kita terpilih sebagai hamba Allah yang hari ini kita meninggal dalam keadaan kita suka dengan majlis ilmu. Kita meninggal dalam keadaan kita terus mencari ilmu. Mudah-mudahan dikira sebagai kita syahidnya, syahid akhirat. Tentunya lah dapat pengampunan Allah Taala insya-Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dia ada yang tertinggal Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Ya, ini riwayat mengatakan orang yang mati syahid itu, ya Allah lepaskan lagi siksa dan soal dan siksa kubur. Ada pula mengatakan disoal tetap disoal dan jawab, memang dia akan diberi peluang untuk jawab soalan tu. Dapat menjawab soalan. Wallahu a'lam. Tapi bagi kita ni yang syahid kita ni, syahid dunia ni, memang kena soal, memang soal. Kita kan syahid sekarang kita syahid akhirat kan. Kita meninggal, kita akan ditanya, tetap ditanya. Sebab kita ni syahid akhirat. Dan begitu juga ayalah dalam nisbahnya. Kan macam yang Puan Hajar tanya kan. Begitu juga ada juga yang mengatakan walaupun dia ni syahid dunia, yang dia ni tak mandi tak kafir pun dia bisa soal. Sebab apa? Ni bukti ada. Tentunya dia buat bukti. Dia pun akan ditanya juga. Tapi mudah-mudahanlah dia terlepas daripada soal dan azab kubur bagi orang yang syahid dunia. Kita syahid akhirat ni, kita tetap kena tanya. Apa syahid akhirat tadi? Sakit, tertimpa, terempak, mati dalam lautan, tenggelam ke sebagainya, sakit taun ke, sakit coronavirus ke. Itu syahid akhirat. Dia kena tanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima saya, tuan-tuan puan-puan. Salah silap, mohon maaf. Ada lagi satu hari, salam Idul Adha. Mudah-mudahan ya, mana yang ada sempat lagi untuk buat korban sebelum maghrib, silalah potong. Bagi lepas maghrib tak apa. Bagi lepas maghrib tak apa. Yang penting potong sebelum masuk waktu maghrib. Sebelum masuk 14 Zulhijjah. Nanti jadi sembelihan biasa. Na'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Okay. Sebelum lupa lah, untuk minggu depan untuk solat tasbih. Minggu depan ada solat tasbih. Dijemputlah, ramai-ramaikan. InsyaAllah mudah-mudahan semua sekali Allah Ta'ala terimanya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.